dan salam sejahtera. So, terima kasih kerana menonton sekali lagi dalam panduan Business Pusat Tuition. Okey, so hari ini saya akan kongsikan apakah maksud pusat tuition dan pengenalan tentang pusat tuition. Okey, baik. Yang pertama adalah pusat tuition ni kira di bawah kategori institusi pendidikan swasta. Okey, so dia ada banyak dalam kategori institusi pendidikan swasta ni. So antaranya ialah tadika swasta, pusat perkembangan minda, pusat tuition, pusat komputer, pusat bahasa, pusat latihan kemahiran, sekolah swasta, sekolah agama swasta, sekolah private Cina, sekolah pendidikan khas, sekolah antarabangsa dan juga sekolah ekspatriat. So semua senarai-senarai ni adalah di bawah kategori institusi pendidikan swasta, di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga KPM. Okay, so sekarang saya tengok apakah masuk pusat tuition sebenarnya. So kalau macam kepada sesiapa yang nak buka pusat tuition, yang berminat nak buka bisnes pusat tuition, mereka mesti tahu apakah maksud pusat tuition tu. Okey, so definisi pusat tuition menurut sumber Jabatan Pendidikan Negeri Selangor adalah suatu institusi pendidikan swasta yang khusus memberi perkhidmatan bimbingan atau bantu murid institusi pendidikan ke arah persediaan. Murid itu memiliki peperiksaan awam, peserta petri dan SPM. Baik, masuk dekat sini, bila anda nak buka pusat tuition, anda mesti offer iaitu subjek-subjek yang ditawarkan di Sekolah Kerajaan Malaysia, UPSR, Fitri, SPM dan juga STPM. So maknanya kalau ada juga yang tanya, kalau saya nak buka IGCSE ke, boleh ke IGCSE? Okey, IGCSE dia bukan di bawah definisi pusat tuition lagi, dan kalau nak buka IGCSE belum ada info lanjut lagi daripada KPM sama ada boleh digunakan ataupun tidak. Okey, kalau subjek-subjek lain, kursus-kursus lain yang kamu nak buka, pastikan anda mendapat kebenaran daripada JPN dahulu. So far antara subjek-subjek yang kita boleh buka di dalam pusat tuition adalah subjek-subjek yang ada dalam peperiksaan awam, iaitu UPSR, PT3, SPM dan juga STPM. Itu yang dibenarkan sekiranya anda nak buka bisnes pusat tuition. Okey, kadang-kadang ada juga yang tanya, kalau saya nak buka matematik, sains saja, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ada 2-3 subjek jika boleh, tak ada masalah, asalkan mengikut silibus Malaysia lah, KSSR dan juga KSSM. Kalau saya nak buka sekolah rendah sahaja, boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi biasanya pegawai akan sarankan untuk buka sekolah rendah dan sekolah menengah sekali lah. Walaupun atas pendaftaran ada sekolah rendah dan sekolah menengah, tapi masa pusat tuition anda buka sekolah rendah je sebenarnya. Ini sebab bila anda rasa untuk akan datang, anda rasa nak buka sekolah menengah, tak ada masalah nanti untuk nak daftar yang baru pula dengan KPM. So alang-alang kita daftar semua sekali lah, lebih mudah. Okey, so bila kita nak buka pusat tuition, antara perkara kedua yang kita perlu tahu adalah premis. So apakah premis atau lokasi yang sesuai lah, maknanya okey. So kalau premis biasanya pusat tuition mesti beroperasi bangunan rumah kedai atau bangunan untuk tujuan komersial. Maknanya bangunan tu atas commercial unit, tak boleh housing unit lah maknanya. So premis yang selain itu tidak dibenarkan, melainkan premis yang diluaskan oleh PBT. So ini juga bergantung kepada PBT dan juga JPN lah. Kalau macam kita tengok juga dalam satu kawasan, kalau dalam satu kawasan tak ada rumah kedai, mungkin boleh dipertimbangkan untuk buka dekat rumah ke ataupun dekat mana kawasan yang sesuai. Tapi kalau selagi kawasan tu ada rumah kedai ataupun ada commercial unit, anda boleh buka dekat pusat tuition, buka pusat tuition dekat kawasan situlah. Ini pun sama juga, bila kita nak buka pusat tuition, of course lah kita wajib berdaftar dengan KPM. So kenapa? Sebab antaranya ialah kita boleh dapat maklumat terkini tentang silibus dan juga sebarang info dari KPM. So ini juga kalau JPN aktif dia buat program, dia akan inform kepada pihak pusat tuition apakah silibus-silibus yang terkini, apakah cara untuk memantapkan lagi pusat tuition, mencapai taraf 5 bintang, dan banyak lagi lah info yang diberikan oleh JPN. Dan guru ada lesen permit mengajar. So bila anda sudah berdaftar dengan KPM, so guru yang mengajar kat pusat tuition anda akan ada lesen permit mengajar, yang mana anda sebagai pengetua perlu memohonlah dengan pihak KPM. Yang ketiga adalah dapat meyakinkan pihak ibu bapa untuk mendaftar di pusat tuition. Ini sebagai pemasaran lah, kita dapat yakinkan pihak ibu bapa. So bila kita dapat yakin pihak ibu bapa, ada beza antara pusat tuition yang berdaftar dan juga pusat tuition yang belum lagi berdaftar. So of course ibu bapa akan lebih kepada yang pusat tuition yang berdaftar lah. Yang keempat adalah sebagai alat pemasaran pusat tuition anda. So ini sebagai marketing lah. Bila anda sudah berdaftar, anda boleh letak nombor perakuan pendaftaran yang mana anda telah pun sah berdaftar.
Dan yang kelima adalah mudah untuk berdaftar dengan SSM dan juga agensi-agensi yang lain seperti Bomba, Majlis Tempatan dan juga unit kesihatan. Disebabkan kalau anda tak berdaftar, anda sebenarnya tak boleh berdaftar dengan SSM, anda tak boleh berdaftar dengan agensi-agensi yang lain. So, bila anda sudah berdaftar dengan KPM, segala-galanya semuanya akan menjadi lebih mudah sebab mendapat kelulusan daripada pihak KPM untuk buka pusat tuition. Okey, so apa akan jadi kalau sekiranya anda tidak berdaftar? So sekiranya anda tidak berdaftar, so ini antara compound yang akan dikenakan lah. Okey, so seorang yang mempromosikan pusat tuition tidak berdaftar akan dikompon RM30,000. So seorang yang bertindak sebagai pekerja institusi yang tidak berdaftar adalah RM30,000. Seorang yang mengajar, cikgu-cikgu yang mengajar tanpa permit mengajar dikenakan RM5,000, ataupun seorang yang menyebabkan mengambil seorang pekerja sebagai guru tanpa berdaftar pun RM5,000 seorang. So ini adalah antara compound yang akan dikenakan lah. Sebenarnya ada banyak lagi beberapa. Ini adalah sumber saya dapat daripada JPN. Okey, so jadi saya nak tambah sikit lah tentang pusat tuition. Kalau subjek-subjek yang ramai juga yang tanya, so berapa kali seminggu kita nak buat, berapa kali dalam sebulan kita nak buat kelas. So ia juga bergantung kepada anda sendirilah sebagai seorang businessman. So anda terpulang kepada anda sendiri berapa kali yang anda nak buat dalam tempoh seminggu ataupun dalam berapa kali dalam sebulan untuk kelas-kelas yang anda nak tawarkan kepada pelajar. Okey. Namun ada juga syarat-syarat yang diberikan oleh JPN lah, sebab bila anda nak mendaftar dengan JPN, dia ada kertas kerja yang perlu kita siapkan dan juga beberapa dokumen-dokumen yang kita perlu siapkan, yang kita perlu sediakan untuk memastikan segalanya boleh dapat kelulusan daripada KPM. Itu sahaja untuk perkongsian hari ini tentang pengenalan pusat tuition. Kepada anda yang berminat untuk mengetahui lagi tips-tips dan info tentang kami, boleh like page kami Panduan Bisnes Pusat Tuition dan juga follow Telegram kami Panduan Bisnes Pusat Tuition untuk ketahui lagi info seminar, tips dan juga bengkel-bengkel dan seminar yang akan kami jalankan. Okey, kita jumpa lagi di lain masa.